Pandemik yang bermula sekitar akhir tahun 2019 telah mengubah landscape politik, ekonomi dan sosial dunia terhadap perilaku manusia. Hal ini disebabkan oleh wujudnya varian baru yang dikenali sebagai COVID-19 yang telah memberi ancaman kepada kesihatan manusia. Era pandemik ini sememangnya memberi ancaman dan kesukaran kepada semua orang, termasuklah para peniaga kita di Malaysia. Oleh itu, kita akan melihat sejauh manakah masalah yang dihadapi oleh peniaga kita dan apakah langkah-langkah susulan yang diambil oleh mereka untuk menutup kembali kerugian yang dihadapi sebelum ini. Motif utama kami memilih sektor tertia iaitu perniagaan adalah disebabkan oleh sektor ini adalah sektor yang paling terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 berbanding dengan sektor-sektor lain. Oleh itu, melalui video ini kita akan membentangkan permasalahan dan langkah serta kepuasan emosi peniaga terhadap pandemik COVID-19 yang telah mengganggu sektor perniagaan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan menerangkan secara ringkas mengenai pengurangan pendapatan sehari terhadap sektor perniagaan warga setempat akibat daripada pandemik COVID-19. Umum mengetahui bahawa pandemik COVID-19 telah merencatkan sektor perniagaan apabila peniaga tidak dapat membuka premis perniagaan masing-masing seperti sedia kala. Hal ini disebabkan oleh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi membendung wabak COVID-19 tersebut. Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan telah memberi kesan berpanjangan terhadap para peniaga dan pengusaha apabila pendapatan mereka merosot dengan teruk. Malah, ada yang terpaksa menutup terus perniagaan dalam tempoh ini. Menurut kajian yang dijalankan di kawasan setempat, pendapatan seharian secara purata adalah sebanyak RM500 sehingga RM6,000. Namun begitu, kajian mendapati bahawa jumlah pendapatan semasa pandemik adalah berkurang iaitu RM500 dan ke bawah sebanyak 30.4%, RM501 sehingga RM1000 sebanyak 44.6%, manakala selebihnya adalah bagi jumlah pendapatan RM1000 dan ke atas. Hal yang demikian menunjukkan bahawa impak daripada pandemik COVID-19 amatlah membebankan para peniaga. Cabaran yang dihadapi oleh sektor tertia iaitu perniagaan semasa pandemik COVID-19 di Malaysia ialah pelanggan semakin berkurangan. Ini kerana semasa pandemik kebanyakan orang awam perlu mengurangkan perbelanjaan mereka disebabkan oleh kebanyakan daripada mereka kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Seterusnya, cabaran yang dialami oleh peniaga adalah kos kerugian meningkat semasa pandemik. Hal ini bersangkut paut dengan pelanggan yang semakin berkurangan, menyebabkan banyak kos-kos modal yang tidak dapat ditampung oleh peniaga. Di samping itu, kos operasi meningkat disebabkan oleh pematuhan SOP. Hal ini demikian kerana peniaga perlu menanggung kos-kos seperti kos semburang sanitizer sekiranya ada pelanggan yang dijangkiti melewat ke premis perniagaan. Malah, peniaga juga perlu menyediakan pengimbas suhu dan jika gagal menyediakan, peniaga akan dikenakan denda. Dalam pada itu, waktu operasi perniagaan menjadi terhad kepada beberapa jenis sektor perniagaan, antaranya sektor kedai makan. Ini kerana sebelum pandemik, mereka dibenarkan untuk beroperasi 24 jam, tetapi kini mereka hanya dibenarkan beroperasi sehingga 10 malam sahaja. Bukan itu sahaja, premis perniagaan perlulah ditutup sehari bagi operasi semburan sanitizer jika ada pelanggan membawa virus tersebut. Akhir sekali, majoriti peniaga tidak bersetuju bahawa jualan meningkat ekoran daripada banyak permintaan daripada pelanggan, terutamanya dalam sektor butik pakaian dan gunting rambut. Ini kerana pelanggan mengurangkan aktiviti seperti ini bagi langkah berjaga-jaga dan mengelak daripada jangkitan COVID-19. Secara tuntasnya, terdapat banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh peniaga semasa pandemik untuk meneruskan perniagaan mereka. Langkah menangani masalah sektor tertia perniagaan semasa pandemik COVID-19 di Malaysia. Majoriti para ahli perniagaan bersetuju untuk meneruskan jualan secara atas talian melalui pelbagai platform, contohnya seperti Foodpanda, GrabFood dan Shopee Food.
Hal ini demikian kerana ia bukan sahaja mampu menambahkan jualan, malah berikutan daripada wabak pandemik COVID-19, pengguna telah hadkan masa untuk berada di luar rumah dan lebih selesa memesan barangan secara atas talian. Selain itu, kebanyakan responden juga memilih untuk menjalankan perkhidmatan penghantaran segera. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa ia merupakan salah satu cara atau kaedah yang selamat untuk pembeli membeli produk daripada mereka, dan pelanggan juga tidak perlu bersesak untuk mendapatkan barangan daripada premis perniagaan mereka. Di samping itu, antara langkah menangani masalah sektor perniagaan semasa pandemik COVID-19 termasuklah melalui pembiayaan pemulihan perniagaan mikro atau skim bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS. Majoriti daripada responden bersetuju supaya kerajaan memberikan bantuan kewangan tersebut kepada para peniaga supaya dapat meringankan beban mereka yang terjejas akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang dikenakan semasa negara berhadapan dengan peningkatan kes COVID yang mendadak. Majoriti para ahli perniagaan bersetuju untuk menggalakkan pembayaran secara tanpa tunai, lebih-lebih lagi ketika wabak COVID-19 yang sedang melanda negara dan seluruh dunia. Hal ini kerana pembayaran secara tanpa tunai atau cashless dengan menggunakan e-wallet mampu mengurangkan kontak dan sentuhan. Jadi, keadaan ini sekaligus mampu mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dan membuatkan para peniaga dan pembeli berasa selamat dalam melakukan transaksi pembayaran bagi urusan jual-beli. Langkah terakhir termasuklah dalam pematuhan operasi perniagaan mengikut standard operasi atau SOP yang telah ditetapkan. Kebanyakan peniaga bersetuju dengan langkah ini kerana dengan wujudnya SOP ini, sektor perniagaan mampu untuk dibuka semula. Jadi ia telah membantu para pengusaha perniagaan untuk kembali menjalankan perniagaan mereka. Walaupun ia merupakan satu norma baharu yang perlu diterapkan dalam bidang perniagaan, namun tidak menjadi penghalang kepada operasi perniagaan kerana SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan adalah demi melindungi diri dan semua individu daripada terjebak daripada wabak COVID-19. Kepuasan emosi yang dihadapi oleh sektor tertiar perniagaan semasa pandemik COVID-19 di Malaysia ialah dapat membuatkan mereka susah hati atau tertekan. Ini kerana semasa pandemik, kebanyakan kuasa membeli orang awam semakin menurun dan jumlah pelanggan semakin berkurang kerana tidak dapat keluar rumah. Selain itu, kepuasan emosi yang dialami oleh peniaga adalah SOP yang diberikan sangat membenihkan mereka. Hal ini kerana SOP yang tidak jelas dan sering berubah mengikut arahan kerajaan menyebabkan kaedah perniagaan juga berubah mengikut keadaan semasa. Di samping itu, perniagaan semasa pandemik tidak memberikan keuntungan kepada peniaga. Hal ini demikian kerana peniaga tidak dapat menjual barangan yang sedia ada serta terpaksa menutup premis perniagaan dalam jangka masa yang lama. Seterusnya, peniaga berasa takut apabila kerajaan mengumumkan penutupan semula sektor perniagaan. Hal ini kerana peniaga akan mengalami kerugian yang besar kerana barangan tidak terjual dan berlebihan serta sumber pendapatan mereka akan terjejas. Akhir sekali, majoriti peniaga bersetuju dan berpuas hati bahawa perniagaan boleh diteruskan semasa pandemik kerana dapat berniaga mengikut SOP yang ditetapkan dan dapat menyambung sumber pendapatan mereka walaupun secara kecil-kecilan dan keuntungan yang perlahan. Penularan COVID-19 telah memberi kesan buruk yang besar terhadap ekonomi di seluruh dunia. Ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, banyak sektor ekonomi, khususnya sektor perniagaan, tergendala malah terhenti. Secara keseluruhannya, memang tidak dinafikan keadaan semasa bagi sektor perniagaan berada dalam situasi yang amat mencabar. Ditambah pula dengan krisis pandemik COVID-19 yang menyekat banyak pergerakan dan aktiviti ekonomi. Antara cabaran terbesar yang dihadapi oleh para peniaga adalah jumlah pelanggan yang semakin berkurang. Masalah ini telah menyebabkan mereka terpaksa menanggung kos kerugian yang semakin meningkat. Namun, terdapat segelintir peniaga yang berfikiran proaktif dengan mengambil langkah drastik seperti menjalankan perniagaan secara atas talian bagi mengelakkan daripada mengalami kerugian yang lebih teruk. Walau bagaimanapun, masih banyak peniaga yang berasa tertekan semasa menjalankan perniagaan sewaktu pandemik ini. Justru itu, diharapkan dengan segala pertukan, inisiatif
dan dasar-dasar yang telah diumumkan oleh kerajaan dapat membantu semula peniaga untuk bangkit dalam memastikan ekonomi negara sentiasa bergerak bagi memastikan kesan negatif kepada sektor perniagaan semasa pandemik COVID-19 adalah minimum.